Angeline, apa kata kita cuba berkawan? Jadi selepas berkenalan hampir 30 tahun, pelakon legend Malaysia Sabri Yunus dan Angeline Tan akhirnya ke jenjang pelamin. Pelakon sitkom Pimai Tang Tu itu hari ini berkongsi momen-momen sebelum kedua-dua pelakon itu memutuskan untuk berkahwin. Angeline dalam satu temu ramah dengan stesen radio berkata, bibit percintaan mereka bermula selepas kedua-dua pelakon itu dalam penggambaran siri Tanya Sama Pokok. Disebabkan mereka sudah lama berkenalan, Angeline menyifatkan hubungan mereka itu sangat jujur dan dia tidak perlu berpura-pura di hadapan Sabri Yunus. terima kasih. Berseri-seri wajah pengantin kita. Ya. Allah Akbar, tahniah. Kami rasa memang seronok. Dan lagi lah hisai dalam seminggu dua ataupun dalam 2-3 hari ni. Memang dia antara yalah rapat dengan abai kan. Yang paling best sekali, dia punya simpan rahsia tu sampai kita orang sendiri pun tak tahu. Siapa lah dia bagi tahu Malam masa tu- yang gambar tu. Malam tu kita ada basing kat Puchong. Ha. Dia kelang kelibuk ni. Tapi kalau nak kata itu zalim, belum zalim lagi. Boleh lah. Dia rahsiakan kepada kawan baik dia Isya yang drive dia, bawa dia ke Perlis. Pun tak tahu. Sampai habis majlis kamu tak tahu. Tak tahu. Amal lah tu kan. Okey, Siap. Tapi bagus lah ni simpan rahsia. Aman lah. Macam dia pula yang kahwin. Seperti mana Abayi menyimpan rahsia berkawan dengan Angeline Tan lah. Gitu lah juga. Kak, apa khabar Kak? Baik? Khabar baik. Okey. Molek. Terbaik. Sebenarnya kita nak kopek rahsia ni. Nak kopek rahsia ni. Okey, baik. Jadi memandangkan ini ada di Gegar, kita nak tanya ni lah, kita mungkin ramai lagi pendengar-pendengar Gegar tak tahu sebab Abi ada bagi kenyataan juga. Abi mula rapat dengan Kak Angeline dalam masa 3 tahun ni. 3 tahun dan kenapa 3 tahun ni betul-betul rapat dan sebelum ni kenapa tidak serapat macam 3 tahun ni? Gitu. Okey, siapa nak cerita dulu? Okey. 3 tahun tu PKP kan kita kan. Oh, PKP. Ya. Walaupun lama 92 tu sentiasa bersama di lorong untuk bekerja sama yang panjang. Tak ada kontrak. Sehingga satu ketika kita break lama. Kita terputus secara fizikal. Lost contact lah. Kamu sesekali Angeline selalunya akan mengingati selamat hari raya. Selamat jadi saya ucap selamat hari raya Cina kepada dia. Tapi fizikal kita tak jumpa. Selama daripada 2010 tak silap 2011 begitulah agaknya. Sehinggalah PKP. Tapi dalam masa tu ada sedikit-sedikit drama saya 2-3 cerita yang dia masuk cuma 1 hari dia pergi. Baik. Sebab tu langsung tak jumpa sehingga PKP. Jadi dalam tengah lah PKP. PKP memberi rahmat pada kita. Macam bunyi tu. Sebab dalam PKP baru kita duduk kat rumah kita bercakap khabar kan. Baik. Dan dari situ mula kami berhubung balik. Dan walaupun secara fizikal tapi bila berhubung balik kemesraan lama, keakraban lama dia tidak hilang walaupun kita tak jumpa 5 tahun kan. Baik. Dengan tu mengalir keakraban. Selepas PKP, tengah-tengah PKP, ruang dibuka oleh kerajaan untuk syuting drama. Sudah. Itulah peluang sebenarnya Tuhan menghantar dia kepada saya. Nampak lain macam kan? Okey, kalau Sebenarnya bagi Angeline kan tak tahulah dengan semula jadi ni Angeline tak rasa susah. Dari satu watak sampai ke watak yang berbeza. Sebab kita kawan lama, kita sangat memahami antara satu sama lain. Bila kerja di bawah Abang Sabri, kita rasa kita respect sebab dia orang yang sangat serius on set kan. Dia tuntut apa yang dia nak, kita kena sampaikan. Itu waktu kita bekerja. Tapi macam sekarang dah jadi suami isteri, Angeline rasa abang tetap sangat sweet lah. sama seperti sebelum ni, sweet. Ya, Orang sweet lama. lah. Okey. Abang sangat sweet lah. Abang sudah mula tolong Angeline di rumah. Oh ya. Tolong apa dengar dulu. Tolong apa? Okey, macam sudah makan kan, abang habis dulu. Angeline cakap tak apa bang, abang nak pergi cuci tangan. Angeline cakap, abang piring tu letak sana Nek. Tak apa abang. Itu dah biasa.
Tapi bila Angeline kata Angeline boleh buat, abang tetap buat. Steady lah abang. Dah terbiasa dah. Macam tadi pagi kan, Okey. abang tolong ambil baju masuk ke kereta. Okey, jangan nampak Abang Sabri muka merah tau. Okey, sekejap lagi. Syukur ramai yang sokong. Lepas tu lah ni pula viral balik klip-klip dari sitcom Pimai-Pimai Tantu di mana Watak West main golok mengusik Lucy. Ya. Akhirnya ngusik-ngusik sampai ke jenjang pelamin setelah 30 tahun. Ya. Dan cinta ni cinta luar Tapi biasa. kena ada juga, ada yang Lucy usik one is my goal. Lupa dia juga. Ada juga Lucy. Okey. Jadi memandangkan tadi Kak Angeline dah bagi tahu Abang Sabri ni orang yang sweet. Saya pun kenal Abang Sabri. Saya dengan isteri selalu bercakap Abang Sabri ni sangat sweet dengan orang Tino. Dia cakap lembut, dia sangat respect menghormati wanita. Dengan mu dia backing ke kadang? Backing juga. Taklah tegas. Okey Kak, boleh tak Kak cerita kongsikan macam mana ayat Abang Sabri untuk propose ataupun melamar Angeline Tan menjadi isteri dia. Macam mana dia cakap, dia bagi tahu tu? Ini kena ulang balik pada permulaan. Okey, boleh. Sebab kita ada satu hari untuk ni. Okey, boleh. Sebab bila kita dah berkawan lama, kita macam adik-beradik, abang dengan adik ya, macam family. Tiba-tiba satu hari abang dia ceritalah, dia cakap, Angeline, apa kata kita cuba berkawan? Jadi Angeline faham lah. Dia cakap, boleh? Sebab Angeline pun rasa selepas kita kerja dalam Tanya Sama Pokok, kita timbul satu perasaan yang sangat ganjil. Yang istimewa. Ya. Ya. Sebab Abang Sabri adalah orang yang Angeline respect dari mula tahun 92. Baik. Dia adalah satu artis pujaan Angeline. Wah. Serius. Betul. Dia kahwin dengan idola. Sebab dengan bakat dia, dengan baik dia, dengan dia punya persahabatan dengan semua orang, kita nampak kan. Baik. Angeline sangat, orang putih kata adore. I adore him. Yes. Ya, Angeline sangat respect, sangat kagum dengan dia. Jadi bila kerja dengan dia dalam Tanya Sama Pokok 1 bulan, kita nampak macam-macam dia buat. Dia punya Effort tu ada lah. dia punya baik lah, dia punya dia baik. baik. Ya. Sampai Angeline tak boleh cari satu yang Salah buruk. dia. Tak boleh. Habis lah. Jadi Yang melekat tu. Betul. jadi bila Angeline fikirkan, why not? Why not? Saya pernah cakap dengan abang, kita boleh cuba. Tapi apa-apa pun kita doa terbaik lah. Ya. Abang pun setuju. Kita cuba. Okey. Tapi yang mengalir macam tu je. Dengan natural. Kita tidak buat sesuatu sengaja. Sebab Angeline pun tidak perlu berpura-pura. Betul. Sebab 30 lebih tahun kita kenal kan. Kalau apa yang abang tak pernah nampak Angeline marah lah, suka lah. Jadi kalau Angeline berpura-pura, abang dah nampak. Kan tak perlu kita berpura-pura. Sebab kena hati yang ikhlas, dengan hati yang jujur kita berkawan. Sampai satu hari abang kata, Angeline, apa kata? Kita kahwin? Dan Angeline pandang abang dan cakap, boleh? Okey, Rasa nak tunjuk Ya. Dan untuk pengetahuan Kak Angeline, sebab saya selalu kat dengan Abang Sabri. Sebenarnya saya dengan Abang Sabri tak pernah tak memuji Kak Angeline. Setiap masa memang dia puji. Dia cakap Kak Angeline baik, jaga bab kesihatan dia, makanan, pilihan makanan, pilihan minuman dia. Sifat yang ada dekat Kak Angeline, sangat menyayangi binatang. Semua tu membuatkan kami yang rapat dengan Abang Sabri ni mengharapkan bila lah nak jadi dua ni. Dah bila nak jadi. Dan berkat doa, alhamdulillah, Sabri Yunus dan Ardini Angeline Tan diijab kabulkan. Baik. Alhamdulillah. Dan hari ini istimewa, digegar sekejap. Untuk convert ke Islam. Setuju kahwin tu satu. Setuju untuk berkahwin satu. Dan macam mana, dan sedangkan kita tahu masa tu Angeline Tan ialah agama lain apa semua, dan macam mana meyakinkan supaya convert dan menjadi isteri pada bayi. Ini memang eksekutif lah. Ya, soalan Eksklusif lah ni. Eksklusif ya. Hanya digegar. Ya, hanya digegar. Okey.
Angeline adalah kita datang daripada satu manusia yang sangat keras hati lah. Dan hampir menolak ritual-ritual keagamaan dan sebagainya. Ya. Dia hampir menolak atas pengalaman yang lalui beberapa perkara menyebabkan dia rasa keseksaan hidup, tekanan hidup, dia tak percaya kalau ada Tuhan kenapa dia tak bantu dia, saya katakan. Okey. Jadi saya berhadapan dengan seorang manusia yang begitu keras belakangnya kan. Okey. Dan pendekatan yang selalu, minta maaf nak cakap, kebanyakan kita punya dakwah dakwah ceramah-ceramah agama kita selalunya saya percaya untuk orang Islam saja. Ceramah-ceramah kita orang bukan Islam susah nak masuk. Konteks kita begitu untuk orang Islam. Jarang ceramah untuk orang-orang Islam mendengar. Itu satu benda yang. Tetapi saya tidak mengambil pendekatan seorang ustaz. Saya harus pendekatan yang sangat berbeza untuk mengenalkan Angeline kepada Islam ni. Yang pertama saya harus pergi kepada keindahan Islam. Harus dia tahu keindahan Islam di mana. Kemudian konsep di dalam konsep ketuhanan utamanya. Konsep. Okey, semua Islam, semua agama percaya Tuhan satu. Betul. Tetapi konsep kepercayaan yang berbeza. Betul. Jadi saya harus pergi pada konsep ini berbeza macam mana. Kemudian konsep amalan dalam agama itu macam mana. Dan insya-Allah tidak susah sebenarnya untuk saya memahami seorang Angeline Tan sebab dia bukan berpegang teguh kepada agama mana-mana dan dia peribadi yang baik, dia menerima semua agama itu, nilai agama semua untuk kebaikan. Cuma ada beberapa yang dia tak percaya ada sesuatu tak ada betul ke ada sebenarnya lebih senang kepada orang yang macam ni sebenarnya. Betul. Tapi ada juga soalan-soalan yang Angeline tanya pada abang. Betul. Kadang-kadang kita tengok YouTube, baca di mana-mana kan, ada benda yang menakutkan. Ya, betul. 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 Jadi yang pertama kita boleh ingat, bila soalan-soalan datang daripada orang yang bukan Islam, soalan tak sama datang daripada orang Melayu yang duduk di surau. Tanya Ustaz, dia tanya berbeza. Orang di sana tak perlu dalil, tak perlu apa. Bila Ustaz kata terima-terima sebab kita datang daripada tetapi orang sini kita kenapa? Soalan dia. Kita harus bagi hujah dan Kena dalil. ada bukti juga Dan kan? bukti supaya untuk dia faham. Sebab tu saya banyak mendedahkan dia kepada ceramah-ceramah dalam YouTube yang memberikan bukti dan hujah dan dalil. Kepada orang biasa mungkin tak perlu dalil, tapi kepada orang luar harus wajib kita memberi keterangan kepada dia dengan dalil dan hujah supaya dia boleh menerima dan melekat. Alhamdulillah.